Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat pada hari ini 20 hari bulan 11 2021 kita diizinkan oleh Allah dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 yang kita baca ni sudah sampai ke hadis yang ke-39. Hadis yang ke-39 di bawah tajuk Raf'ul haraji fil Islam. Dosa yang tidak dikira dalam Islam ataupun dosa yang tidak diambil kira dari sudut dosanya. Tapi kesalahan tu salah lah. Kesilapan tu silap. Cuma dari sudut muakhazah, dosa itu. Hadis ini diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku 3 perkara: kesilapan, perkara yang tersilap, terlupa, dan yang dipaksa melakukannya. Kata Nawawi rahimahullah, hadisun hasan. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Jadi para jemaah sekalian, kita telah bincang dalam CD yang lepas beberapa fiqhul hadis. Fiqhul hadis yang berkait dengan dosa tidak diambil, diangkatkan dosa kesalahan bagi orang yang tersalah, terlupa, terpaksa. Itu yang pertama yang kita bincang. Itu kurnia Allah Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian kita sudah bincang juga tentang bila dimaafkan daripada dosa bukan bermakna orang tu lepas terus, langsung tidak bertanggungjawab. La, kena bertanggungjawab. Beberapa contoh dalam Al-Quran telah kita ambil, iaitulah al-qatlul khata', membunuh orang dengan tersalah, melewatkan solat daripada waktunya, kena qada walaupun tak berdosa, dan juga at-talaffuz bil kufri, orang yang berlafaz dengan kalimah kufur ketika dipaksa. Baik, sambungan kita yang kelima. Bagi jemaah yang ada kitab, sila buka kitab nombor 625. Bagi jemaah yang ada kitab, kitab ni, kitab Al-Wafi yang hijau ni, muka surat 625. 625. Perkara yang kelima, tafsilul qawli fi hukmil khata'i wan nisyan. Penjelasan, pendetailan mengenai hukum tersalah, tersilap dan terlupa. Hukum-hukum yang diguna pakai ke atas tindakan si mukallaf, sama ada hasil daripada kesilapan atau kelupaan, berbeza mengikut perbezaan perbuatan dan perkataan diri beliau. Diringkaskan kepada 4 bahagian. Pelajar-pelajar tengok, kita ada 4 bahagian dalam isu tersalah dan terlupa. Bahagian yang pertama, jika berlaku kesilapan atau kelupaan dalam meninggalkan perkara yang telah diperintahkan, perkara yang Allah Ta'ala perintah atas beliau agar melakukannya. Mana benda ni Tuhan suruh buat, namun perintah itu masih tidak gugur daripada bebanannya, taklifnya, bahkan hendaklah beliau melakukan semula apa yang luput darinya itu. Jadi kita tengok, orang ni diperintahkan supaya lakukan benda ni, tapi
dia pergi tersalah, pergi letak tempat lain, maka dia kena ganti balik. Ini satu. Tengok dia punya contoh. Contoh orang tersalah. Contohnya dia bayar zakat. Duit zakat ni sepatutnya kita beri kepada orang fakir miskin. Dia ingat orang ni fakir, tengok baju sebel, baju koyak contohnya, pakai baju cak rumah tinggi ya, ingat kan orang fakir, rupanya pak cik ni simple hidup dia. Kain sarung pun kilah rusuk kata orang. Fabana ghaniyan. Rupanya dia tu orang kaya. Lam tujzi, tidak sah zakat dia tadi. Wa wajaba alaihi daf'uha lil faqir. Dan dia kena keluar semula zakat tu, walahu an yarja' biha anil ghani. Dia ambil dengan orang kaya tadi, mai duit aku tadi silap ni duit zakat ni, awak tak berhak menerima, mai balik duit. Dia kena pergi bayar kepada orang fakir. Dan kalaulah dia tak ambil duit, dia kena bayar dengan duit dia, duit lain. Sebab zakat tadi tidak sah. Kenapa? Sebab dia beri kepada orang yang tidak berhak. Dia beri kepada tidak berhak. Ini berbeza dengan sedekah. Kalau kita sedekah, kita ingat orang miskin, tiba-tiba dia kaya. Tak apalah, boleh pahala juga. Mudah-mudahan dia insaf. Dia bakhil. Mungkin dengan sebab kita sedekah macam tersindir dia. Tersindir, aku kena sindir kau orang ni kot. Jadi dia pun semangat nak pergi sedekah. Tak apa. Tapi oleh kerana zakat ni ada bahagian dia sendiri, maka tak boleh kita bermudah-mudah. Itu contoh tersalah. Tersalah, khata'. Wa misalu fin nisyan. Contoh orang terlupa pula macam mana? Dia nak solat, dia ingat tak ada air. Dia pun tayamum. Tayamum siap. Nasiyan lil ma'i. Dia terlupa ada air dalam kenderaan dia. Dalam kereta dia ke atas unta dia tu ada simpanan air. Tapi dia lupa, dia ingat tak ada air. Dia pakai tayamum. Dia pun solat. Summa tazakkarul ma. Lepas solat, ada air. Astaghfirullahalazim. Fa innahu yajibu alaihi alwudu wal i'adah. Dia kena ambil air, wudu, ulang balik solat. Walaupun dia terlupa, walaupun dia terlupa di sini tidak dimaafkan. Sebab kecuaian berlaku. Dah mulai ada air, jangan lupa. Dua contoh. Mana contoh? Tersalah meninggalkan perkara yang dilarang, maka dia kena qada balik. Dia kena ganti balik. Contoh, baik. Kita berpindah kepada perkara yang kedua. Berlakunya kesilapan ataupun kelupaan dalam melakukan perkara yang dilarang. Yang tadi terlupa nak buat. Ini terlupa yang dilarang. Tapi perbuatan itu tidak merusakkan. Dia panggil laisa min babi al-itlaf. Dalam bahasa Arab kata itlaf, mana perbuatan kita itu tidak merusakkan. Kalau merusakkan lain makna. Fala syai'a alaih, maka tidak ada apa-apa kesalahan atasnya. Macam mana ni? Orang ni tersalah, melanggar larangan tetapi tidak merusakkan benda yang dilanggar itu. Maka la syai'a alaih, dia kena istighfar dan dia tidak payah ganti. Contoh yang pertama, orang tersalah. Man syariba khamran. Dia ingat ke air. Tengok ada botol ni, dia dahaga. Botol pun biasa. Ambil, bismillah, minum. Tiba-tiba rupanya arak dalam botol tu. Mabuk dia. Fala hadda alaihi wala ta'zir. Dia tak kena had sebab 40 rotan ataupun kena ta'zir sebab dia minum sangkaan dia air biasa, rupanya kena ke arak. Jadi mabuk sekejap, lepas tu habislah dia kan. Ini contoh. Baik, kita berpindah kepada contoh terlupa pula macam mana. Laut malam tatayyab al-muhrim. Orang pakai ihram ni tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak kita pergi haji, pergi umrah? Bila kita pakai ihram, tak boleh lagi pakai wangian. Pakai minyak atar, tak boleh. Pakai perfume, tak boleh guna. Au la bisa makhitan. Ataupun orang laki-laki pakai pakaian yang berjahit. Nasian, terlupa.
Contoh gini ya, senang. Saya pakai ihram. Lalu gua kedai tengok, oi comelnya kopiah. Kau ada kopiah cantik. Macam kopiah ni, kopiah Abu Anas ni. Contoh lagi kita kata, kita buat bismillah. Coba pakai, nanti balik lepas umrah nanti, saya nak ambil kopiah ni. Kita pakai dulu test tengok. Oh, comel. Telenggok kita depan cermin. Tu, saya kawan kata, ihram ni. Astaghfirullahalazim, kita angkat kopiah. Rusak tak rusak kepala kita? Tak rusak. Itu dia panggil tidak ada itlaf. Kita lalu kat kedai minyak wangi, penjual tu panggil, Haji, Malaysia, mari. Budak-budak Arab jual macam tu kan. Haji Malaysia, mari. Kita pun pergi. Dia pun ambil minyak atas naik colek. Oh, ini bagus. Astagfirullah, aku dalam ihram ni bagus apa? Ambil air basuh. Rusak tak rusak lengan kita? Tak rusak. Tidak ada itlaf. Baiklah syai' alih. Maka kita kata astagfirullah. Astaghfirullahalazim. Tersalah. Lepaslah. Itu contoh yang kedua. Kita pergi pula kepada contoh yang ketiga. Menarik ni contoh-contoh ni. Kalau kita belajar betul-betul, menarik dia. Contoh yang ketiga. In waqa'al khata' wa nasib fi fi'lin manhi. Tersalah pergi buat benda yang dilarang. Wahwa min babil itlaf. Benda yang dilarang merusakkan. Tapi dia merusakkan. Bagaimana? Lam yasqutud daman, maka tidak gugur, dia kena ganti, kena bayar balik, kena ada denda. Sebab apa? Sebab dia telah merusakkan. Contoh dia kata yang ketiga ni, jika dihidangkan kepadanya makanan yang dicuri, dirampas, lalu memakannya dengan sangkaan bahawa ialah makanan adalah makanan yang dirampas, atau dengan sangka ia bukan makanan rampasan, dia ingat ke biasa je. Annahu maksud auzan yang ghairu maksud. Dia terlupa makanan tadi, makanan yang dia rampas dengan orang. Custom rampas orang ni, contohnya buat lalu tak ada vis, tak ada apa ni. Tak ada permit ke apa. Contohlah. Dia pergi makan. Apa jadi? Fa innahu dhaminun. Maka dia kena ganti, bayar balik duit orang tu, atau balik makanan orang tu. Kalau dah makan habis, bayar harga dia. Sebab apa? Kenapa awak makan orang tu? Tak boleh. Itu dia panggil merusakkan. Makanan sudah habis, bayar. Contoh lagi, seorang yang pakai ihram qatala saydan, tembak hayawan, perburuan. Kita duduk berjalan-jalan tengah padang pasir, lalu kijang. Woi, comel. Tamak kita lontar dengan batu ke apa dia ke, rebah kawan tu. Apa jadi? Dia terlupa kepada ihram ataupun dia jahil hukum. Fa'alaihil fidyah. Maka dia kena bayar fidyah, bayar denda terhadap hayawan yang dia bunuh tadi tu. Itu kena. Walaupun dia tersalah. Walaupun dia terlupa sebab dia telah merusakkan, mencabut nyawa seekor hayawan. Maka dia kena bayar. Seumpamanya juga lau khataba mar'atan bit talaq. Dia kata contoh ni. Dengar ni contoh. Kita dalam bab talak jangan main-main. Dia tunjuk orang perempuan ni. Orang perempuan ni dia ingat ke perempuan mana? Ingat orang dia apa contoh? Dia kata macam nilah. Aku ceraikan kamu. Dia tunjuk ke orang perempuan tu. Sudah-sudah dia cakap, dia ingat ke orang lain. Tiba-tiba berpaling. Kenapa? Bini dia. Sudah apa sudah jadi? Talaqat minhu, jatuh talak. Saya nak cakap orang lain tadi. Betul, tapi awak tunjuk dia. Ini. Maka terjatuh talak walaupun dia tersalah. Ini bahaya ni. Wa kadzalikal hukmu law qala. Kalau dia kata isteri aku cerai. Orang tu kata nasian anna lahu zaujah. Dia terlupa dia ada isteri, maka jatuh talak bini dia. Sebab tu dalam bab talak ni kalau kita nak buat contoh bandingan, kita kena cakap betul. Orang tu kata, bukan saya kata. Saya lakonkan. Itu lepas. Tengok ni. Maknanya 3 perkara yang telah kita belajar di sini, terlupa ataupun tersalah yang tidak dimaafkan. Sebab apa? Dia itlaf. Dia telah merusakkan ataupun dia telah buat satu benda yang dia tunjuk pada benda tu. Maka jatuhlah talak. Na'udzubillah.
Jangan duduk main-main dengan cerai-cerai ni. Isu yang keempat. Yang keempat, jika terjadi kesilapan atau kelupaan itu dalam perbuatan yang dilarang dan perbuatan itu mewajibkan hukuman. Kesilapan atau kelupaan itu pula merupakan satu syubhah. Satu syubhah, maka gugurlah hukuman itu darinya. Jadi dia ada benda syubhah. Contoh. Mana syubhah ni mana ada kekeliruan, ada keraguan, kekeliruan dalam isu ni. Maka dia kata gugurlah dia punya hukum. Contoh dia, kita pergi berperang. Dalam negeri kafir. Kita pergi tentera, bila tengok orang ni kita tembak dia. Tom. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Awak takbir? Kenapa? Saya orang Islam. Kenapa awak bunuh saya? Sudah. Jadi kita, mungkin dia negeri kafir, negeri harbi, kita ingat dia kafir jugalah, tembaklah kita. Bila tembak dia kata dia Islam. Apa hukum orang ni? Fala qisasa alaihi wala diyah. Tak ada qisas, tak payah balas bunuh dan tak payah bayar dia. Tak payah bunuh, tak payah dia. Sebab apa? Dia tersalah dalam tempat yang ada syubhah. Tapi kalau pergi bunuh orang dalam negeri Islam, dia kata aku ingat dia kafir, tak boleh. Ni dalam negeri kafir. Tiba-tiba orang tu mengaku dia Islam. Payah kita nak buat tu. Contoh seterusnya, law afal muwakkil al-qisas. Orang yang diwakilkan. Orang yang diwakilkan untuk kisah, untuk menjatuhkan hukuman qisas. Waqtasal wakil nasiya li'afuhi. Tuan dia kata, maaf deh. Orang yang bunuh anak dia ke bunuh siapa tadi, dia kata aku dah maaf. Tapi wakil yang nak pergi berunding tadi terlupa kawan tu maaf. Dia pergi bunuh kawan tu. Sudah. Ataupun pergi balas bunuh kawan tu. Terlupa kepada bos dia telah maafkan, fala qisasa alaihi. Maka tidak boleh kita balas bunuh dia kerana dia terlupa, ada syubhah. Wa in wajabatid diyah fi mali. Tapi dia kena bayar dia. Sebab apa tak boleh balas bunuh? Sebab dia tak bunuh orang dengan sengaja, dia terlupa tadi. Maka itu kes. Ini masalah kita kes ni. Ini kita kena jelaslah. Habislah kita 4 contoh orang yang terlupa, tersalah dan terlupa, yang ada tanggungjawab, yang tidak ada tanggungjawab. Jadi ingat ke kalau lupa ni lepas semua? Tak juga rupanya. Lupa, perbuatan lupa, tersalah, yang merusakkan, kena ganti. Itu jelaslah kepada kita. Kalau tak rusak, tak apa. Sebab tu berbeza di antara orang yang tersalah, terlupa dalam bab haji. Berbeza di antara pakai kopiah, pakai baju, pakai minyak wangi, dengan cabut bulu, potong kuku. Dia potong kuku, dia terlupa. Tapi dia kena bayar dia. Kena bayar fidyah. Sebab apa? Sebab kuku dah terpotong. Tak boleh sambung semula. Rambut telah dipotong. Tak boleh nak sambung balik. Berbeza dengan pakaian tadi. Sebab yang pakai pakaian tadi, dia tak rusak. Buka, habislah. Astaghfirullahalazim. Susah. Allahu Akbar. Perbahasan kita ni panjang. Baik, kita berpindah kepada isu yang keenam. Ma la yu'zaru bihin nasi. Perkara yang tidak diberi keuzuran jika dia terlupa. Walaupun dia lupa, tidak dimaafkan. Ada juga ni. Apa yang dijelaskan mengenai tidak dikenakan hukuman daripada tindakan-tindakan yang dilakukan akibat terlupa adalah lupa yang bukan disebabkan oleh kecuaiannya. Jika kelupaannya disebabkan oleh kecuaiannya, seperti tidak berhati-hati dan tidak mengambil sebab-sebab yang boleh dijadikan peringatan, maka beliau dihukum atas tindakannya walaupun terjadi hasil daripada kelupaannya. Kalau dia cuai, kena juga. Mana contoh? Ini contoh ni. Seperti seorang yang menghafal Al-Quran
kemudian bersikap sambil lewa untuk mengulangi hafalnya lalu melupainya. Anak-anak kita terdengar semua ni. Dia hafal Quran tapi dia leka, lara, tak murajaah, dia lupa. Maka dia kira bersalah juga orang tu. Atau seperti seorang yang melihat najis pada pakaiannya, kemudian dia melambat-lambatkan membasuhnya sehingga dia mengimami manusia dengan memakai pakaian itu, maka dia dianggap sebagai seorang yang cuai, di samping diwajibkan qada solat itu. Jadi dia terlupa, maka dia pergi solat dengan pakaian dia tadi. Kena qada balik. Sebab mu tahu dah kenapa kamu tak basuh. Ini berbeza kalau kita langsung tak tahu. Kita tak tahu ada najis. Lepas solat baru kita tahu. Orang kata, ada najis baju awak tu. Najis ke ni? Cium-cium busuk. Ketika itu khilaf ulama. Ada ulama kata kena qada balik. Sebab dia solat tadi dengan kain, dengan baju yang ada najis. Ada yang mengatakan, ulama kata dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia tak ada langsung dalam kepala dia ada najis di pakaian dia. Maka dimaafkan. Wallahu a'lam. Baik, kita berpindah pula kepada masail fiqhiyah fin nisyan. Beberapa masalah isu yang berkaitan dengan kelupaan. Banyak isu ni. Ana akan cepat sikit ni. Pelajar-pelajar ambil perhatianlah laju kita ni. Isu yang pertama, letak nombor. Isu yang pertama, tidak membaca basmalah, tak baca bismillah sewaktu menyembelih dan memburu dalam keadaan lupa. Membaca bismillah sewaktu menyembelih pada mazhab Syafi'i adalah sunat. Dan ia satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jika meninggalkan membaca basmalah itu kerana sengaja atau terlupa, makanan itu masih boleh dimakan. Hujah beliau adalah apa yang diriwayat oleh Al-Bara'. Al-Muslimu yazbahu ala ismillahi sama aw lam yusammi. Seorang Muslim itu menyembelih atas nama Allah sama ada dia membacanya atau tidak. Mana asal niat dia memang nak sembelih dengan nama Allah. Dia baca atau tidak baca. Tuan-tuan tulis. Para pelajar catat hadis ni. Hadis ni sebagaimana kata di para pengkaji, penyelidik kata apa? Hadzal hadis mauquf ala Ibn Abbas. Mana dia daripada kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau kata marfu' tidak sahih. Marfu' Ibnu Hajar kata lam ajid hadzal lafz, aku tak jumpa lafaz macam ni dalam hadis. Kalau mana yang sahihnya mauquf daripada kata-kata Ibnu Abbas. Tulis ini daripada kata Ibnu Abbas. Kemudian ada lagi riwayat lain. Dalam riwayat daripada Abu Hurairah, riwayat dia kata apa? Seorang lelaki menyembelih, seorang laki-laki sembelih haiwan, lupa untuk membaca bismillah. Dia terlupa nak baca bismillah. Maka diriwayatkan. Riwayat ni teruk sangat. Dia kata ismullah ala fami kulli muslimin. Nama Allah tu sentiasa ada di mulut orang Islam. Dan hadis ni dikeluar oleh Daruqutni. Kata di muhakkik Ibnu Hajar kata dhaifun jiddan, terlalu lemah. Bahkan ada muhakkik yang mutaakhir kata maudhu'. Baik ni maudhu' dia kata hadis ni. Maknanya yang pentingnya dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat baca bismillah tu. Kalau tak baca boleh makan. Sebab orang Muslim, orang Islam ni mulut bismillah tu memang ada di mulut dia. Sentiasa dia baca. Cuma dia terlupa di saat itu. Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad, inna tasmiyata syartun. Baca bismillah itu syarat. Siapa dia tinggalkan baca bismillah dengan sengaja, tak boleh lagi dimakan makanan haiwan yang dia sembelih, tak boleh makan. Mana dalil? Dalil dia wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisqun. Dan janganlah kamu makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka sesungguhnya perbuatan seperti itu merupakan kefasikan.
Surah Al-An'am ayat 121. Dan dalil lainnya, jika tidak membaca basmalah kerana lupa, maka sembelihnya boleh dimakan menurut keseluruhan ulama. Maknanya kalau terlupa tak apa. Kalau tinggal dengan sengaja tak boleh. Berdasarkan hadis yang menjadi tajuk perbincangan kita ini, hadis hasan ni lah, terlupa. Seumpama hukum sembelih adalah binatang buruan, membaca basmalah atau tidak adalah sama dengan hukum binatang sembelihan pada mazhab Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i. Jadi ada kata dia sunat lah. Yang kata wajib jadi tak boleh makan lah dia. Itu masalah dia. Imam Ahmad berpendapat, jika tidak membaca basmalah ketika melepaskan binatang yang digunakan untuk memburu, seperti anjing yang terlatih bagi kerja pemburuan, atau ketika melepaskan alat senjata buruan, melepaskan anak panah, ketika memetik senapang dan sebagainya, secara sengaja atau lupa, maka tidak boleh dimakan buruan itu, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza arsalta kalbaka wa sammaita fakul. Dengar jelas hadis ni. Iza arsalta, apabila kamu melepaskan anjing kamu, anjing buruan, anjing perburuan tadi, serta kamu membaca bismillah, maka makanlah hasil buruan itu. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim mengeluarkannya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma sitta biqausika wa dzakarta ismallah alaihi fakul. Dan apa saja yang kamu buru dengan anak panahmu dan kamu telah pun menyebut nama Allah, maka makanlah. Hadis ini juga muttafaqun alaih bainal Bukhari wa Muslim. Dan yang demikian itu tidak diwajibkan dalam sembelihan, kerana menyembelihan dilakukan pada tempatnya, iaitu di leher, maka dimaafkan. Jadi ada ulama kata kalau sembelih lain sikit, sebab sembelih itu di tempat dia, di leher. Tapi perburuan ni kita tembak ikut kena. Dan ada pun buruan, maka sembelihan dalam buruan itu tidak dilakukan pada tempatnya pada kebanyakan waktu, maka tidak dimaafkan jika tidak membaca bismillah. Ibnu Qudamah, ulama besar dalam mazhab Hambali, berkata, perbezaan antara buruan dan sembelihan adalah bahawa penyembelihan itu dilakukan pada tempatnya, maka kemaafan itu diperolehkan, diharuskan, berbeza dengan buruan. Mana ada ulama beza di antara, kalau kita nak berburu, kalau tak baca bismillah waktu tembak, tak boleh makan. Berbeza dengan sembelih. Kalau sembelih tak baca bismillah pun masih lagi boleh makan. Kalau terlupa maksudnya. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua, contoh al-kalamu fi salati sahwan. Orang yang bercakap dalam solat dengan terlupa. Dia tengah solat, dia cakap. Macam mana nak boleh? Apa hukum dia? Mazhab Syafi'i, ianya tidak membatalkan solat, kerana perkataan yang merosakkan solat adalah perkataan yang dilarang, dan ia tidak merangkumi perkataan yang diucapkan oleh seorang yang lupa. Orang terlupa, kita tahu apa dia pun tak tahu dia ucap apa sebenarnya. Telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat zuhur atau asar, kemudian baginda memberi salam keluar daripada solat selepas tamat 2 rakaat. Asar dengan zuhur ni 4 rakaat. Lepas 2 rakaat Nabi bagi salam. Maka seorang laki-laki yang bernama dipanggil Zulyadaini telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah tuan lupa ataupun tuan mengqasarkan solat?" Hak qasar tu 4 jadi 2. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak lupa dan aku tak qasar." Lam ansa wa lam tuqsar. Aku lupa pun tak, diqasar solat pun tidak. Kemudian baginda sallallahu bersabda kepada para sahabatnya, ada sebagaimana dikatakan oleh Zulyadain. Nabi kata, betul ke Zulyadain cakap aku solat 2 rakaat? Sahabat kata, ya betul Rasulullah. Rasulullah solat 2 rakaat ni, zuhur ni atau asar ni. Lalu Nabi SAW mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal itu. Kemudian baginda bersujud 2 kali di akhir salat, dia panggil sujud sahwi, dan kemudian memberi salam. Hadis ini riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dalam hadis ini, Nabi SAW berbicara dengan keyakinan bahawa
beliau sedang berada di luar salat. Nabi kita bercakap tu, dia kata dia sudah dah salat, lepas dia cakap. Dan mereka para sahabat berbicara dengan prasangka bahawa larangan untuk berbicara telah dimansuhkan, dihapuskan. Kemudian Nabi SAW meneruskan solat sebagai penerusan daripada solat yang sebelumnya. Maka Nabi solat balik, Allahu Akbar, sambung balik 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, kemudian bagi salam. Inilah batasan perkataan yang sedikit menurut kebiasaan. Kerana jika perbicaraan panjang, maka dia tidak dikira terlupa. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik. Manakala kita bercakap sekejap, itu dikira lupa. Bila lupa, dimaafkan. Ulama mazhab Abu Hanifah pula berkata, membatalkan solat secara mutlak. Kalau bercakap, ia batal. Kerana perkataan itu dilarang lantaran rupa bentuknya. Maka tidak berbeza antara yang sengaja dalam waktu yang dilapatkan kerana lupa atau sengaja. Tak kira, asalkan bercakap ya batal. Dan dikecualikan makan secara tidak sengaja pada bulan Ramadan kerana wujudnya nas mengenainya. Kalau dikata berbeza dengan makan. Makan pada bulan Ramadan ada nas. Ada nas yang membenarkan dia. Apa dia nas dia tu? Apa dia nas dia? Tengok. Mereka mengambil iktibar akan hadis-hadis yang melarang daripada berkata-kata dalam solat sebagai pembatal bagi zahir hukum kesahihan solat apabila berkata-kata walaupun dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa pun tak boleh. Sementara pendapat Imam Ahmad adalah dalam dua riwayat. Mana Imam Ahmad ada riwayat, ada kata batal, ada kata tak batal. Ini kita kena cek baliklah. Kena semak balik dalam kitab mazhab dia. Ulama-ulama mazhab Hambali akan bagi tahu yang mana mazhab. Sebab ada dua riwayat. Baik, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Al-akl wasyurb wal jima' fi shaumi nisyanan. Makan, minum atau jima' pada waktu siang bulan Ramadan kerana terlupa. Jangan buat lupa. Lupa sungguh. Orang Kelantan kata lupa sengoti. Kalau buat lupa tak boleh. Jumhur fuqaha. Jumhur mana? Majoriti ulama. Kita ni kadang-kadang sebut jumhur. Siapa dia jumhur? Kita kena tengok dalam kitab mereka. Mana mazhab yang kata? Tak boleh nak apa ini. Nak lepas gitu je. Majoriti ulama mengatakan bahawa sesiapa makan atau minum kerana lupa bahawa dia sedang berpuasa. Jika puasa itu wajib, maka hendaklah beliau berhenti serta-merta dan meneruskan puasa pada sebahagian hari itu dan puasanya dikira tidak batal. Beliau tidak perlu qada atau membayar kafarah. Yang demikian itu adalah sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa shaim fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Menarik ni tuan-tuan. Sesiapa lupa bahawa dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah beliau menyempurnakan puasanya. Adapun apa yang dia makan itu rezeki yang Allah Ta'ala beri kepadanya, makan dengan minum siang hari. Rezeki lah, lupa boleh makan. Lupa boleh makan. Jadi kata di Abu Hanifah itu nas. Bab puasa ada nas, bab solat tak ada nas. Imam Malik rahimahullah, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Lafaz Muslim. Imam Malik rahimahullah berkata, hendaklah beliau qada jika puasa itu puasa wajib dan tidak dikenakan kafarah denda 2 bulan berturut-turut kerana beliau berada pada kedudukan orang yang meninggalkan solat kerana lupa. Jadi dimaafkan. Di ulama ni qiyas dengan solat, yang ni qiyas dengan puasa. Itulah perbahasan para ulama Islam. Dinukilkan dalam kitab Al-Muwatta, susunan Imam Malik. Nama kitab di Al-Muwatta. Sesiapa makan atau minum dalam bulan Ramadan kerana lupa dan puasa itu puasa wajib ke atasnya, maka adalah beliau mengqada pada hari lain sebagai ganti.
Walaupun terlupa kena ganti juga. Yang tak payah gantinya dosa tak ada. Pada zahirnya Imam Malik menggunakan hadis yang diriwayatkan di atas untuk puasa sunat kerana beliau berkata dalam Muwatta, siapa makan atau minum kerana lupa dalam puasa tatawwu, puasa sunat, maka beliau tidak payah qada dan hendaklah beliau menyempurnakan puasa tatawwu itu dan jangan membatalkannya. Jadi Imam Malik macam dia sekat sikit lah hukum ni kepada puasa sunat je. Yang masyhur daripada Imam Ahmad rahimahullah, bahawa beliau membatalkan puasanya dengan perbuatan itu dan hendaklah beliau qada, dan tentang wajibnya membayar kafarah terdapat dua riwayat Imam Ahmad. Jadi orang ni dia kena qada dan dia kena ganti puasa dia tu. Adapun kafarah ada dua pandangan Imam Ahmad. Baiklah para pelajar, kita tamatkan dengan perbincangan yang satu lagi, al-khata'u wan nisyan fil yamin. Kesilapan dan kelupaan dalam sumpah. Sumpah al-yamin itu makna sumpah. Apa hukum dia? Jika bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, orang ni bersumpah, wallahi aku tak saya buat gini-gini. Namun melakukan sesuatu itu kerana lupa atau kerana jahil tentangnya, yakni dengan sangkaan bahawa perbuatan itu bukanlah perbuatan yang termasuk dalam sumpahnya, maka adakah beliau telah melanggar sumpah atau tidak? Orang ini bersumpah satu benda, kemudian dia pergi buat benda tu, dia sangka tak langgar sumpah dia. Itu maknanya dengan sebab kejahilan ke, dengan sebab kecuaian apa dia. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, ini yang paling kuat daripada dua pendapatnya, bahawa orang itu tidak melanggar sumpahnya walaupun sumpah yang diucapkannya adalah dalam masalah talak dan memerdekakan hamba. Imam Syafi'i kata tak itu. La yahnas, mana tak batal sumpah. Tetapi sumpahnya tidak gugur menurut pendapat yang paling benar, kerana dia tidak mempermain-mainkan sumpahnya. Kerana jika tidak demikian, maka dia telah melanggar sumpahnya, dan ini merupakan salah satu riwayat Imam Ahmad. Payah sikit ni belit dia punya terjemahan. Dia kata apa ni? Imam Malik pula kata apa? Yahnas bi kulli hal. Dia ni batal sumpah dalam semua keadaan. Kerana yang diangkat itu dosa. Dosa tersalah, dosa terlupa. Tapi dosa perbuatan itu, kesan perbuatan itu masih lagi ada. Masih lagi ada. Baik. Masyhur daripada pendapat Imam Ahmad adanya perbezaan antara cerai dengan merdekakan hamba. Sumpah cerai dengan sumpah merdekakan hamba ada berbeza. Jika sumpahnya bukan dalam masalah talak dan pemerdekaan, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Sedang jika sumpahnya dalam masalah talak dan pemerdekaan, maka dia telah melanggar sumpahnya. Tetapi dia tidak berdosa jika menggauli isterinya selama dia lupa, dan jika teringat maka segeralah menjauhi daripada isteri dia. Dia terlupa dah, dia cerai. Ingat tak cerai lagi, maka dia masih lagi bersama dengan isteri dia. Ketika itu tidaklah diambil kira sebab dia macam dia terlupa. Benda itu sudah terjadi. Dalil adanya perbezaan dalam masalah ini adalah bahawa talak, cerai dan merdekakan hamba berkait rapat dengan syarat. Maka sumpah tersebut berlaku manakala syaratnya terwujud walaupun tanpa disengajakan.
Sebagaimana kalau dia mengatakan kamu tercerai jika matahari terbit. Oh, nakal tu lelaki ni. Dia kata kamu akan jatuh talak jika matahari terbit. Maka jatuhlah talak dengan semata-mata terbitnya matahari. Dia kata ada syarat walaupun kita tak niat. Tapi bila syarat tu ada. Macam dia kata, kalau hujan turun, jatuh talak awak. Hujan turun, habis. Tercerailah dia tu. Ini masalah tersalah dalam sumpah. Ini agak payah sikit lah. Tuan-tuan yang ada kitab tu ulang balik. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman yang baik. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah isu an-nisyan al-khata'. Tersalah dan terlupa. InsyaAllah dalam siri yang akhir, bagi hadis yang ke-39 ni, kita akan bincang tajuk ma yatarattabu ala fi'lil mukrah. Kita akan bincang hukum yang berkait dengan orang yang dipaksa. Jadi kita dah bincang dah dulu, tersalah bincang dah. Terlupa kita bincang pada kali ini. InsyaAllah pada kali yang berikutnya, yang akan esok, kita akan bincangkan masalah al-ikrah. Apa dia ikrah? Paksaan. Kan dalam hadis ni 3 perkara: lupa, tersalah, lupa dan paksa. InsyaAllah kita sambung paksaan dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.